Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahathir pun. Saya seorang peguam. Saya beramal di Tentuan Jerib Hari dan Jamil. Masih lagi demam pilihan raya. Topik kita pada hari ini adalah terma-terma pilihan raya dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali ini kita selalu dengar lah. Ramai tak dapat bezakan apa maksud kerusi parlimen, apa maksud kerusi adun. Okey, secara ringkas saya terangkan macam ni. Kerusi parlimen, jika seseorang individu ini menang kerusi parlimen, individu ini dengan majoriti boleh membentuk satu kerajaan. Boleh menjadi seorang menteri, boleh menjadi seorang Perdana Menteri dan sebagainya. Itu adalah bagi ahli yang bertanding sebagai seorang ahli parlimen. Bila mereka menang kerusi parlimen ini, mereka boleh pergi parlimen. Ini untuk kerajaan pusat. Bila kita sebut adun, adun ini bagi tujuan kerajaan negeri. Dan untuk kali ini bukan semua negeri akan ada pilihan raya adun. Dan untuk negeri-negeri yang terlibat, bila kita kata kerusi adun itu adalah kerusi Dewan Undangan Negeri. Maksudnya individu-individu yang menang dalam kerusi Dewan Undangan Negeri ini ada kebarangkalian boleh jadi calon menteri besar ataupun boleh menjadi exco kerajaan negeri. Itu adalah perbezaan antara kerusi parlimen dan juga kerusi adun. Tapi bila menang kerusi adun ini tak boleh duduk parlimen lah. Itu kita kena tahu. Okey, seterusnya. Poin kita seterusnya adalah calon. Kali ini adalah agak berbeza sebab kita ada calon bebas dan kita ada calon yang akan berdiri berdasarkan kepada prinsip ataupun kepada ikut aturan parti. Bila kita sebut calon bebas ni, saya dah terangkan bagaimana bertanding, apa perlu buat dan sebagainya dalam video saya yang sebelum ni. Kamu boleh semak jika kamu ingin penjelasan lebih lanjut. Dan calon parti ini adalah calon-calon yang mewakili satu parti terperinci. Tapi kali ini ada sedikit perbezaan. Macam pilihan raya yang lepas, kita ada melihat sekarang ini ada mungkin individu ini adalah calon parti A. Tapi mungkin parti A ini kurang popular di lokasi beliau bertanding. Mungkin beliau ingin menggunakan logo parti B untuk bertanding. Boleh dibuat sedemikian. So, jika individu ini mungkin calon parti A tapi bertanding menggunakan logo parti B, dibenarkan. Tapi dengan syarat parti B ini harus memberi persetujuan, kena beri watikah pelantikan dan sebagainya. Tapi kamu jangan terkeliru bila kamu lihat individu ni mungkin daripada parti A tapi bertanding atas tiket parti B. Itu boleh dengan syarat ada persetujuan. Seterusnya, hari penamaan calon. Ini agak menarik sebab pada hari penamaan calon ini kita sebagai rakyat awam kita tahu siapa yang akan bertanding untuk mewakili kita dalam Dewan Undangan Negeri ataupun dalam kerusi adun ataupun kerusi parlimen. Kita boleh lihat. Maksudnya pada hari tersebut ni individu-individu yang ingin bertanding sebagai seorang calon, mereka boleh menamakan diri mereka dan seterusnya Suruhanjaya Pilihan Raya akan memberikan kepastian sama ada individu ini diterima sebagai calon pilihan raya ataupun tidak. Tapi yang menarik untuk kita lihat di sini sebagai rakyat awam adalah ada kebarangkalian mungkin seseorang individu itu boleh menang tanpa bertanding. Maksudnya tidak ada cabaran lain, tidak ada pencabar lain yang boleh bertanding untuk kerusi tersebut. Dan pada kebanyakan masa, macam tahun lepas kita ada lihat ada seorang individu beliau menang tanpa bertanding, maksudnya tidak ada cabaran. Dan kita juga akan melihat sama ada calon-calon yang kita ingin lihat sama ada mereka disqualify ataupun mereka tidak dibenarkan untuk bertanding oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Mungkin atas sebab mungkin mereka seorang yang bankrupt, mungkin mereka ada sebarang isu lain yang dibangkitkan dan sebagainya. Dan kamu sekali lagi saya boleh cadangkan kamu lihat pada video saya pada sebelum ini di mana saya ada terangkan bagaimana seorang individu itu apa kualifikasi yang perlu ada untuk seseorang itu bertanding sebagai seorang calon. Tapi untuk kita agak menariklah di mana kita boleh lihat siapa yang akan bertanding dan apa yang berlaku pada hari tersebut. So bila hari penamaan calon telah lepas, itu adalah list yang final. Siapa-siapa yang ada dalam senarai itu, itulah orang yang akan bertanding. Poin kita yang seterusnya adalah undi pos. Okey, undi pos ni ramai bila saya cakap dengan kawan-kawan saya, ramai yang akan ingat undi pos ni orang yang duduk dua negara, mereka isi satu surat, mereka postkan undi mereka. Bukan, dia bukan macam tu. Bila kita sebut undi pos ni untuk dalam konteks kita ni ada banyak jenis, tapi untuk konteks kita ni lebih relevan adalah untuk petugas-petugas awam. Mungkin seorang ini dalam tentera, dalam polis. So mereka tak boleh datang untuk mengundi pada hari mengundi. Mungkin mereka ada tugas, mungkin mereka ada pos-pos mereka yang mereka perlu buat. So bila mereka ada kerja mereka sendiri, mereka dibenarkan untuk mengundi dengan lebih awal. Tapi satu tarikh akan ditetapkan, satu tempat akan ditetapkan, individu ni akan mengundi lebih awal daripada tarikh sebenar pilihan raya. So undi-undi ni akan dikumpul dan akan dikira sekali ketika
pilihan raya yang asal yang sepatutnya telah pun tamat, baru akan dikira satu kali serentak. Okey. Seterusnya mengenai undi rosak. Okey, yang ini agak menarik. Undi rosak ni ramai tahu apa maksud undi rosak ni, tapi saya ingin menjelaskan dengan lebih lanjut sedikitlah. Contoh, bila kita sebut undi rosak ni, pada kebanyakan masa kita berandaian, kita beranggapan bahawa okey, undi ini tidak boleh dikira. Tapi kenapa undi ini tidak boleh dikira? Tidak boleh dikira sebab mungkin ada dua calon, kamu pergi pangkah dua-dua calon. So, bila kamu tanda ke dua-dua calon ni, tak boleh lah. Macam mana kita, Suruhanjaya Pilihan Raya ni nak tentukan kamu ni mengundi untuk individu A ataupun individu B. So, oleh yang sedemikian, undi kamu ni menjadi undi rosak lah. Tapi, di luar negara, kadang-kadang ni undi rosak ni juga dikelar sebagai undi protes. Di mana apa mereka buat? Mungkin mereka tidak berpuas hati dengan calon parti A dan juga calon parti B. So, mereka pergi buat. Dua-dua tu mereka tanda supaya jadi undi rosak. So, bila jadi undi rosak, apa yang berlaku adalah mereka dapat meluahkan ketidakpuashatian mereka terhadap sistem demokrasi di negara mereka. Tapi, untuk saya ini adalah sesuatu yang salah. Kamu kena pilih di antara calon A ataupun calon B. Dan bila kamu buat undi rosak, kamu sebenarnya memberi peluang kepada salah satu calon untuk menang. Sebab bila ada undi rosak, tidak bermaksud pilihan raya akan dipanggil semula. Tidak. Undi rosak akan ditolak tepi. Yang akan dikira adalah undi yang diterima. So, ianya masih akan jadi antara calon A dan juga calon B. Tidak ada keperluan untuk memanggil semula pilihan raya hanya gara-gara kerana undi rosak. Tak ada keperluan. Dan yang terakhir sekali, calon Perdana Menteri. Calon Perdana Menteri akan dipilih daripada parti yang mempunyai simple majority ataupun majority mudah daripada parti yang memenangi pilihan raya bagi kerusi parlimen. Jika ada kerusi parlimen, menang, okey. Individu tersebut boleh dicalonkan, boleh dikemukakan nama beliau, boleh dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong, dan jika diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, diterima, maka individu ini akan diangkat sebagai Perdana Menteri. Tapi dalam situasi di mana tidak ada mana-mana parti yang mempunyai majoriti mudah, maka akan wujud keperluan untuk membentuk satu perikatan, pakatan ataupun gagasan di mana dua atau tiga parti harus mencapai satu persetujuan untuk mencadangkan satu nama untuk diangkat sebagai calon Perdana Menteri. Tapi jika individu ini, mungkin beliau ini adalah seorang ketua parti politik, tapi beliau kalah dalam kerusi pilihan raya yang beliau tandingi dalam kerusi parlimen, individu ini tidak boleh langsung menjadi calon Perdana Menteri. Ataupun individu ini duduk di dalam penjara. Individu ini masih tak boleh jadi calon Perdana Menteri. Ini kita kena ingatlah. So, untuk menjadi calon Perdana Menteri, tak kisahlah beliau kedudukan macam mana, sama ada ahli tertinggi parti politik dan sebagainya, tidak ada perbezaan. Yang penting adalah sama ada individu ini menang kerusi parlimen dan ada majoriti mudah di parlimen. Ini yang penting. So, bila kamu mengundi ini, kamu kena tengok item-item yang saya kemukakan ini lah. Sekian saja daripada saya. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan. Macam biasa, jika ada sebarang pertanyaan, sila ajukan kepada saya. Saya akan cuba yang terbaik untuk menjawab. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam topik-topik yang lebih menarik pada masa akan datang. Terima kasih.